Saudara fokus dari negeri di bawah bayu, reaksi dan tinjauan masyarakat mengenai fasa peralihan ke endemik dan Radio Malaysia Sabah VFM santuni kanak-kanak yatim piatu di Ranau. Butirannya terus saja bersama Jovinia Jim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Azam, memasuki fasa peralihan endemik, antara yang dibenarkan bagi negeri Sabah adalah solat fardu, solat Jumaat, tarawih dan solat sunat lain secara berjemaah di masjid maupun surau. Tinjauan mendapati rata-rata jemaah yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih dengan kebenaran tersebut. Kita masih lagi mematuhi yang mana sejadah. Walaupun dia sudah rapat tapi kita punya badan tidak bersentuhan. Maksudnya kita masih lagi dalam berhati-hati, berjaga-jaga. Yang mana kita telah ini menerima ini pengumuman daripada kerajaan bahawa salat sama ada fardu, begitu juga dalam bulan Ramadan tarawih tidak ada lagi penjarakan. Jadi alhamdulillah nampak ini satu berita yang baik kepada umat Islam. Harus mengambil peduli juga berkenaan keselamatan lah. Kita kekalkan SOP juga sebab pandemik ni masih ada walaupun kita menuju kepada area endemik tapi COVID ni masih lagi berleluasa dalam masyarakat kita. Impaknya memang baik dan amat signifikanlah kepada masyarakat Islam khususnya untuk bertemu dan bermasyarakat di dalam kita menjalani ibadah puasa khususnya dan ibadah tarawih ini. Syukur nikmat Allah kita diberikan kesempatan dalam fasa endemik ni kita dapat berkumpul menunaikan solat sunat tarawih. Alhamdulillah selama tempoh 2 tahun lebih kurang 2 tahun kita menunggu. Perasaan itu sangat gembira lah. Selama 2 tahun kita tidak dapat melakukan ibadat tarawih dengan sempurna. Tapi alhamdulillah pada tahun ini kita dapat berjamaah di masjid. Pada Khamis, Kerajaan Negeri membenarkan pelaksanaan solat fardu berjemaah di masjid dan surau dengan merapatkan sejadah tanpa bersentuhan antara jemaah. Jamuan berbuka puasa, moreh sahur, tadarus Al-Quran serta aktiviti sepanjang Ramadan juga dibenarkan. Masyarakat diingatkan agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan meskipun status COVID-19 kini dalam fasa peralihan endemik. Langkah tersebut penting bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 yang boleh mengancam nyawa. Ketua Exco Wira Muda Star Kong Soon Choi berkata justeru pihaknya akan terus melaksanakan program-program kesedaran mengenai pentingnya mematuhi SOP bagi mengekang ancaman virus COVID-19 yang belum lagi berakhir. Kemungkinan perancangan ini akan diteruskan lagi, mungkin akan bulan kehadapan ataupun pertengahan bulan ini. Tapi itu depends daripada kami punya perancangan lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui dalam program Minggu Kesedaran Pematuhan SOP COVID-19 di tamu mingguan di Pekan Ranau. Antara pengisian program adalah pengedaran risalah mengenai SOP fasa peralihan endemik, penerangan mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 serta pemberian pelitup separuh muka kepada pengunjung dan peniaga. Pada pendapat saya, program yang dijalankan oleh sekumpulan pemimpin-pemimpin daripada saya difahamkan daripada Wira Muda Star Sabah baik untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya untuk terus mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Memang penting itu dimestikanlah supaya penularan COVID-19 ni supaya dapat diatasi dengan baiklah. Saya rasa penting juga. Kita boleh teruskan cara begini sudah kan, saya terbiasa sudah cara begini. Selesa kita berurusan dengan orang pun, selesa sudah begini, lagi cepat. Berbanding dulu kalau masuk market pun berebut-rebut, sekarang macam teratur pula. Sambutan Hari RTM ke-76 masih diteruskan. Di Ranau, stesen radio Sabah VFM turut tidak ketinggalan meraikan sambutan melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Kali ini Rumah Kanak-Kanak Don Bosco Bundu Tuhan Ranau dipilih melibatkan 50 penghuni yatim piatu sekitar daerah berkenaan. Pengarah penyiaran Sabah Zulkifli Muhammad berkata pemilihan lokasi penganjuran bertepatan menerusi ikon-ikon RTM kepada yang memerlukan perhatian dan bantuan.
Teks ucapan beliau disampaikan Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV Cyril Simon. Ini adalah satu tujuan yang sangat-sangat murni dan baik, terutama sekali kepada anak-anak yang memerlukan bantuan, tidak kira dari segi makanan, tempat tinggal, bantuan kewangan dan juga sekolah. Antara bantuan disalurkan adalah beras, air minuman, bakul makanan, beg sekolah dan peralatan alat tulis daripada individu, persatuan dan syarikat swasta. Turut disampaikan sumbangan wang tunai daripada Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian dan Adun Kundasang, Datuk Dr. Joaquim Gunsalam. Rumah kanak-kanak Don Bosco merupakan rumah kanak-kanak bagi orang-orang yang kurang berkemampuan, anak-anak yang miskin. Maka pada hari ini program CSR ini merupakan satu program yang amat baik. Sebab melalui program ini saluran bantuan dana-dana dari RTM dan penaja-penaja telah diberikan kepada kami. Ikhlas, tenang, sabar dan reda merupakan ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemanah tradisional. Malah, ahli sukan memanah tradisional tidak menggunakan alat bantuan tambahan seperti teropong. Sebaliknya, ketepatan bidikan diukur menggunakan mata hati semata-mata. Ikuti laporannya bersama wartawan Zarid Sofia Daud. Sukan memanah sememangnya tidak asing lagi bagi masyarakat kini. Malah pada zaman dahulu kala, kemahiran memanah digunakan untuk mempertahankan diri daripada musuh. Tapi kini sesuai dengan peredaran masa, ianya dijadikan sebagai sukan dan aktiviti riadah. Presiden Kelab Memanah Kesatria Kota Kinabalu, Mat Suhaimi Sapi berkata, di samping kos yang agak murah berbanding sukan memanah moden, seorang pemanah dalam sukan memanah tradisional ini perlu mempunyai hubungan kuat antara pemanah, busur serta anak panahnya. Memanah tradisional ni sebenarnya yang kita dapat lihat, dia lebih simple, dia tak memerlukan aksesori yang kompleks untuk membantu panahan. Sebaliknya, memanah tradisional ni dia seolah-olah macam pemanah tu kena ada hubungan dengan panah ni, dan dia akan memanah ikut gerak hati kan, dan seterusnya tepat ke sasaran. Tambahnya lagi, selain dapat membentuk jati diri dan menerapkan ciri keyakinan yang tinggi dalam sukan memanah tradisional ini, memanah merupakan sunnah bagi umat Islam dalam mempelajari dan menguasainya. Uniknya di dalam kelab pemanah tradisional ini, selain menggunakan alatan memanah tradisional, mereka juga menggunakan busana tradisi dengan tujuan memperkukuhkan lagi rasa jati diri terhadap identiti bangsa sendiri. Bagi ahli kelab yang ditemui, selain dapat mengukuhkan silaturahim dan ukhuwah, sukan ini juga dipilih kerana pelbagai kelebihan yang diperolehi melalui aktiviti ini. Selain daripada sukan memanah ni, sebelum ini kita banyak juga aktiviti yang lain. Kita suka hiking, ikut larian. Bila usia mencapai 60-an ni, kita berusaha cari sukan yang lebih sesuai dengan umur. So kita memilih memanah di samping menjadikan kita untuk memantapkan disiplin, memantapkan kita punya diri sendirilah. Saya mula memanah sejak tahun 2016, time tu umur 10. Memanah lebih sesuai dengan saya. Saya dapat lebih fokus bila memanah. Dapat belajar lebih fokus. Dan banyak dapat beriadah dengan kenal orang ramai gitu, bersosial. Pada mulanya memang risaulah sebab dia macam senjata juga kan. Tapi sebelum diorang menceburi bidang memanah ni, memang dibagi kursus dan memang sudah diajarkan diberitahukan tentang bahayanya apa semualah, dan mereka lebih berdisiplin. Tradisional sebenarnya lebih mencabar daripada moden. Dia lebih kepada insting. Tidak ada peralatan-peralatan yang lain untuk tolong kita mendapat bidikan yang tepat lah. Satu lagi kepuasan dia bila kita shoot dengan insting dan kena, itu satu kepuasan lah. Seseorang tu kena juga, baru dia akan faham maksudnya apa yang saya cakapkan dia lah. Sukan memanah bukan sahaja boleh dijadikan sebagai aktiviti riadah, namun ianya dapat meningkatkan daya tumpuan dan juga membentuk disiplin diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Zarid Sofia Daud, Kota Kinabalu untuk Berita RTM.
Sempena bulan Ramadan, destinasi terawal program jelajah Ramadan RTM kali ini adalah di Sandakan. Ikuti persediaan Sandakan FM untuk edisi ke-10 kali ini. Pada tahun ini kelainan yang kita bawakan adalah kita mengadakan jelajah Ramadan pergi ke 2 buah pulau. Satu pulau yang dekat dengan Bandar Sandakan iaitu Pulau Nunungan Laut, dan selepas itu kita akan ke pulau yang jauh sedikit dari Bandar Sandakan iaitu Pulau Seringan, di mana dengan bantuan rakan-rakan strategik kita di Sandakan ini membolehkan Sandakan FM menyantuni masyarakat di kawasan pulau. Majlis perasmian dijangka disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik Suhaimi Nasir selain pengarah penyiaran Sabah Zulkifli Muhammad. Baik, sekian perkembangan dari Sabah Keluarga Malaysia. Saya Javinia Jimblajim. Teruskan mengikuti berita wilayah. Dengan itu kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Jovinia yang membawakan perkembangan dari Sabah.